teras agama dan juga cabang agama. Hadis ni, ringkasan hadis ni meringkaskan tentang perkara yang asas agama, usul agama, usuluddin dan juga furu' dalam agama, cabang agama. Maka ada tak ni? Tak ada dakwah ni saya. Merah boleh kot. Ya. Dia tak boleh tinggal sini kan, kena bawa. Sorok. Tempat tinggi. Terima kasih. Jadi perkara agama ni din. Nampak ke? Perkara agama, ad-dinu perkara agama ni ada dua. Satu dia kata al-usul. Satu lagi al-furu'. Ataupun kita kata usuliyah wal furu'iyah lah. Usul ni apa dia, perkara apa? Pokok ataupun perkara asas. Asas, yang ini perkara yang cabang lah. Contoh perkara asas ni perkara apa? Semua berkaitan dengan akidah. Tapi dalam perpecahan lagi akidah ni pun ada akidah yang furu' juga sebenarnya. Jadi perkara asal ni fardu ain. Kita kata perkara yang wajib untuk kita tahu, iaitu antaranya fardu ain dengan fardu kifayah. Okey. Jadi hadis ni dipecahkan ada 4 perkara lah. Pertama, perkara yang wajib. 4 perkara. Satu, perkara yang fardu, faraid. Kedua, perkara yang muharamun, yang diharamkan. Yang ketiga, al-hudud, perkara yang bukan. Itulah perkara yang al-had, dibataskan, dan perkara al-mas yang didiamkan. Perkara yang wajib, perkara yang haram, batas di antara halal dan haram, dan perkara yang didiamkan. 4 benda.
Jadi ini dalam hidup kita sebenarnya. Hidup kita ada benda yang kita wajib buat. Ada yang kita kena tak boleh buat. Tinggalkan, jauhi dia. Dan ada yang di antara benda yang kita wajib buat dengan benda yang kita haram buat, ada batasan dia. Walaupun benda tu wajib buat, tapi manusia boleh melampaui batas dalam hal tu. Contoh kalau dalam hukum zina ke, berapa sebatan Allah tetapkan, lalu kita rasa tak cukup, kan, pukul 100 sebatan contohnya dalam hukum had, ataupun ada 80 sebatan, kan. Contohnya dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa, surah An-Nur, surah An-Nur ayat 4. Ayat ni ini hukum Allah wajibkan lah, maknanya untuk kita lakukan. Jadi walladzina yarmunal muhsanati, banyak orang-orang yang mereka menuduh orang-orang wanita. Muhsanat ni maknanya yang dia menjaga diri dia. Muhsan ni perkataan ha sad nun ni apa? Ha sad nun. Siapa tahu ha sad nun ni? Kalau kita belajar hari Ahad, nama dia Hisnul Muslim. Apa dia maknanya? Perisai. Jadi perempuan yang dia menjaga maruah dia. Dia membentengi diri dia, perisai lah, kan? Tapi orang tuduh dia ni apa? Perempuan zina. Sedangkan dia ni jaga maruah dia selama ni. Siapa yang tuduh perempuan yang macam ni, summalam ya'tu bi arba'ati asyuhada, lalu dia tak bawa 4 saksi, dia kena buat apa? Dihukum sebagai apa? Dia kena buat apa? Fajliduhum, kena sebat. Jadi fajlidu ni perintah Allah. Maka dia yang mana satu ni daripada 4 ni? Fardun ke apa? Wajib. Betul tak? Kena buat. Ni hukum yang Allah tetapkan. Berapa nak kena buat? Allah bagi dia punya keterangan. Sama ni jaldatan, 80 sebatan. Jadi di sini ada batasan daripada perkara yang Allah wajibkan. Ada had dia sampai mana boleh. Tapi hari ni kita rasa tak cukup. Dia orang tak ambil pengajaran. Kita kena buat 200 sebatan. Boleh tak? Ini nama dia apa? Melampaui batas. Adakah kamu lebih tahu Allah buat tak cukup, kamu rasa kamu ni lebih bagus? Boleh tak macam tu? Tak boleh. Cukup dah, Allah pun ni sempurna. Allah Maha tahu. Allah ni Al-Hakim, kan? Maka itu satu. Wala takbalu lahum syahadatan abadah, dan tidaklah kamu boleh terima lagi kepada mereka ni, orang yang menuduh perempuan macam ni, kesaksian mereka selama-lamanya. Jadi apa saja sumpah saksi mereka kita boleh tolak, tak boleh terima, tak boleh dipercayai lagi. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka ni termasuk kalangan orang-orang yang fasik. Yang ni contohlah. Jadi dalam perkara yang Allah perintah wajib buat, ada batasan lah. Batasan-batasan. Demikian juga perkara yang Allah haramkan juga ada. Allah kata bahkan jangan mendekati dia. Batasan kita adalah apa? Bukannya boleh duduk di tempat tu, bahkan jangan dekati dia. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ni ada 2 ayat tentang batasan Allah. Cuba buka surah 2 ayat 189. Kan. Tu 8.
Tilka hududullah. Okay, buka surah Al-Baqarah ayat 187. Bawah ni je. 187. Okay, 187 Allah kata apa? Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullah fala taqrabuha. Jadi dua jenis ayat. Jadi satu Allah kata fala taqrabu. Taqrabu ha. Satu lagi ini tentang batasan Satu lagi fala tadu ha. Ini buka, ini surah apa? 218:7. Dan yang ini berkaitan dengan apa ni? Perkara yang Allah haramkan. Maka jangan dekati. Tengok ayat sebelum. Wala tubashiruhunna, haram untuk dekati wanita, isteri-isteri. Bila? Kalau nak iktikaf kat masjid. Tak boleh lah. Jauh kan? Tak boleh ada junub ke, nanti nak duduk masjid ni nak iktikaf. Jauhkan daripada tu. Maka ini batasnya Allah. Jangan dekati pun. Sebab apa? Dia boleh menjerumuskan kamu kepada perkara yang haram. Tak boleh. Itu. Dalam ayat yang satu lagi, fala ta'taduha. Dalam surah 2 ayat 229. Fala ta'taduha. 2 berapa? Jumpa 2229. 229. Jadi tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini adalah batas Allah, janganlah kamu melampaui batas. Nampak? Jadi ini konteks yang mana ni? Ni benda yang Allah benarkan untuk kita buat sekadarnya. Tapi jangan sampai berlebihan. Ni tentang tolak. Talak ni halal tak? Halal lah. Boleh buat. Tapi jangan menganiaya. Itu namanya melampaui batas. Lebih itulah Allah ajar kita dalam bab ni lah. Ini yang dimaksudkan. Sebab itu dalam hadis ni dia ada hudud ni sebenarnya di tengah-tengah kan. Betul tak? Hadis ni cerita tentang hudud ni nombor 2 saya silap saya. Muharraman nombor 3 lah. Jadi perkara yang Allah wajibkan, perkara yang kemudian ada batasannya, al-hudud ataupun al-had. Kemudian perkara yang muharramat, yang muharamat, muharamun yang diharamkan. Jadi kalau nak bincang secara detail ni sangatlah luas lah. Sebab dia ada semua sekali. Kalau nak bincang akidah je pun boleh hadis ni. Kalau nak bincang bab sunnah je pun boleh. Nak bincang bab memang muamalah saja pun hadis ni juga. Jadi kita ambil bahagian yang penting sekali, iaitu perkara yang Allah wajibkan. Yang pertama apa dia? Perkara yang Allah
perintah yang pertama kita dah belajar minggu lepas lah, iaitu apa? Rukun iman, solat. Syahadah kita tu, akidah kita. Wajib untuk kita belajar tu. Rukun Islam kita tu. Itu. Sebab, dan juga perkara yang Allah haramkan yang pertama apa? Cuba buka surah 4. Ayat bukan surah 4, surah 6. Ayat 151. Enam, 151. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Alla tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Jadi kul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku membacakan apa yang Allah haramkan, Rabb kamu haramkan ke atas kamu. Jadi ni Nabi sampaikan hukum-hukum jelas dalam Quran. Ada 10 lah. Kalau kita, dia daripada ayat 151 sampailah ayat ke 152. Ni bahagian pertama dia. Apa bahagian pertama? Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi ni yang paling asas sekali. Yang paling utama dalam hal pengharaman. Ini pertama. Tapi hari ni manusia nampak hal pengharaman ni yang mana yang pertama? Dia lebih tekan benda yang lain. Tapi tak tekan tentang tauhid, pengajian tauhid tak tekan. Tentang kepentingan belajar Quran, supaya terhindar daripada pemikiran-pemikiran yang syirik. Ini manusia tak rasa bimbang. Sedangkan ini nombor yang paling utama sekali Allah mulakan. Kita takut makan babi kan? Ramai takut. Tapi dia takut pun pergi buat khurafat, tak rasa apa-apa. Kalau kita kata makan babi je, punyalah, geli rasanya. Tapi bila buat benda yang syirik ni kan, tak rasa apa-apa, rasa mulia pula. Rasa benda tu macam, faham tak? Ni yang berlaku kehidupan kita sekarang. Keliru dalam bab yang ni. Yang usul dia tak tekan, yang bahagian lain pula. Sedangkan pengharaman, contohnya minum arak, rasa keji tak? Keji, kan? Tapi pengharaman arak bukan masa mula-mula Nabi turun, Nabi diutuskan terus mula-mula dengan arak, tak? Ada tak? Tak, bukan. Sedangkan yang mula-mula sekali Quran bawa adalah ajar apa? Tauhid. 10 tahun Nabi dakwah kat Mekah, ada tak cerita pasal arak ni?
Tak ada satu pun. Tak ada ayat tentang arak langsung, tak ada. Tak ada usik langsung. Makan-makan babi pun tak ada. Nak ajar supaya apa? Kenal Tuhan dulu. Tauhid 10 tahun. Bila Nabi lepas hijrah aja ke Madinah, kan? Barulah keluar surah Al-Baqarah tentang pengharaman arak dan sebagainya, tentang itu. Jadi sebab tu ini perkara pokok yang utama yang perlu kita ambil peduli, umat Islam yang kena tahu hari ni. Sebab apa? Agama kita tak akan boleh sempurna makna dia tanpa mentauhidkan Allah. Apa maksud dia? Kalau kita tengok dari sudut yang lain, hari ni sudut apa? Manusia dipandang, cuba tengok dalam surah 28. Ayat 76. Okay, kita ambil satu contoh syirik yang berlaku hari ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun dia daripada kaum Musa. Fabagha alaihim, lalu dia telah bara ni sama makna macam iktada juga, melampaui batas. Iaitu dia telah berlebihan ke atas kaum dia sendiri. Dia melampaui batas ke atas kaum dia sendiri, iaitu dia mengkhianati kaum dia. Jadi Qarun ni dia Bani Israel lah. Tapi dia khianati Bani Israel, bahkan dia ada Nabi, iaitu Nabi Musa. Tapi dia tak menjadi pendukung kepada Nabi Musa. Dia jadi pendukung kepada yang lain. Ni Allah kata dia bagha alaihim, ke atas kaum dia. Dia khianati kaum dia, bahkan Nabi dia daripada bangsa dia sendiri. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikannya daripada kunuz, iaitu limpahan harta lah. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Bagaimana gambaran harta dia ni? Allah gambarkan sesungguhnya kunci-kuncinya itu di tanu'u, dipikul dengan usbah. Usbah ni tak lebih daripada 30 orang. Usbah sekumpulan manusia ulil quwwah, yang kuat. Yang badan yang kuat. Bukan macam saya lah maknanya, yang macam Firdaus ke kan. Lebih daripada tu Anik ke kan. Yang sado-sado ni. Kunci dia. Itu banyak nak gambarkan banyaknya harta dia. Iz qala lahu qaumuhu, ketika kaum dia kata apa? La tafrah. Jadi dia ni telah ditegur oleh kaum dia. Kaum dia kata jangan bangga dengan apa yang kamu ada. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang-orang yang macam ni, yang bangga dengan harta benda yang dia miliki. Kemudian
nasihat kaum ni lagi. Ni. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Baca. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya adalah rakaman Allah ni, nasihat kaum Qarun ni kepada dia lah. Dan carilah oleh engkau. Ibtigha ni apa? Usaha mencari. Fi ma atakallah, pada apa yang Allah telah berikan kepada engkau, darul akhirah, untuk akhirat. Jadi ini adalah cara fikir orang yang mentauhidkan Allah. Ahli tauhid, ini dia punya tujuan hidup. Apa yang Allah berikan, dia gunakan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupai bahagian engkau daripada dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan ahsin. Apa ni maknanya? Jadi kalau kita tengok konten ni, kita boleh tengok ayat balik. Apa yang Allah dah buat ahsin kat Qarun? Allah beri dia minal kunuz. Ni. Ini begitu ihsannya Allah pada Qarun ni, dengan berikan semua. Lalu sepatutnya dia berlaku ihsan juga. Ihsan ni ada dua. Apa? Ihsan kepada Allah, ihsan ilallah, ihsan ila khalqillah. Ihsan ada berapa? Dua. Ihsan. Satu, ilallah. Ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan ila khalqillah. Kepada makhluk Allah. Ini dua bentuk. Jadi Islam kepada Allah apa dia? Tauhidullah wa ta'atuhu. Tauhidullah, esakan Allah dan taat perintah dia. Itu makna ihsan kepada Allah. Ihsan kepada makhluk Allah apa dia? Makhluk Allah nombor satu siapa? Pertama yang kita kena ihsan kat dia, Rasulullah. Rasulullah. Apa dia? Sama juga. Ittiba. Apa kita kena buat? Ittiba. Kena ikut. Dan seterusnya, iaitu kepada walidain. Dan seterusnya. Bahkan ini kepada manusia, Rasulullah nombor satu, kepada kedua ibu bapa, dan seterusnya lah. Bahkan Nabi sebut kataballahu ihsan. Allah telah menetapkan ihsan, iaitu Nabi sebut tentang sembelihan.
Jadi bila nak sembelih, kena buat apa? Kena bagi binatang nak sembelih tu rasa gembira. Jauhkan dia daripada tempat yang dia rasa takut. Ini yang kita nak korban ni. Ihsan. Tajamkan parang pisau tu. Dalam hadis, satu hadis sekejap penting juga, itu ihsan kita kena faham. Sebab dekat pun nak korban ni, kenalah kita usaha untuk melakukannya. Baik, jap. Kita tengok dalam satu hadis. Okey. Daripada Syaddad bin Aus katanya Rasulullah daripada Syaddad bin Aus katanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Ni ihsan li khalqillah, ila khalqillah. Bahkan kalau kepada binatang pun ihsan, apatah lagi kepada manusia lain. Jadi innallaha kataba, sesungguhnya Allah mewajibkan. Kataba wajib. Ini termasuk hal fardu. Untuk al-ihsan, berlaku ihsan ala kulli syai', kepada semua makhluk. Semua makhluk. Bahkan apa lagi ihsan? Kalau kita duduk satu tempat, ada amanah yang kita kena lakukan. Contoh, pembaziran kita pun jaga, tutup. Itu juga ihsan. Semua benda. Jadi, faiza qataltum, apabila kamu membunuh, fa ahsinul kitlah. Maka dalam nak bunuh pun bunuh dengan apa? Ihsan tu. Buat. Antaranya nak sembelihan, nak sembelih binatang ni. Itu dengan cara apa? Faiza zabihtum, apabila kamu menyembelih, fa ahsinu zabha, maka berlaku ihsanlah dalam sembelihan. Wali yuhadda ahadukum syafratahu, dan hendaklah ia, seseorang kamu mengasah pisaunya. Wali yurih zabihatahu, dan hendaklah ia merehatkan sembelihan dia. Faham? Merehatkan sembelihan. Nak sembelih binatang, dia itulah hari paling dia patutnya rasa rehat. Tapi ini hari yang paling meletihkan dia. Betul tak? Kita nak sembelih lembu ni, inilah hari terakhir dia yang patut hari dia paling rasa rehat. Nabi kata, wali yurih, hendaklah merehatkan dia binatang. Tapi inilah hari yang paling menyakitkan dia. Sebelum kena sembelih lagi dah sakit dah. Patut tak? Kita nak buat ibadah kurban ni, macam mana? Cuba fikirkan. Ini dia kurangnya kita. Ini itu mana kat sini ada benda besar pun, kena ada kemahiran macam-macam yang kena belajar. Banyak benda. Begitulah ihsan. Jadi nampak mudah kan, tapi nak capai makam ihsan ni susah tak? Kena kuat satu, dan dia kena mahir. Memang kena macam benda, banyak ilmu kena tinggi lah nak sembelih. Ada perasaan kesian tak jadi. Perasaan? Perasaan kesian.
Kesian tu kesian sebelum sembelih lah. Bukan kesian masa nak sembelih, tak jadi sembelih, bukan. Sebelum sembelih memang kena kesian. Kesian mesti ada. Sebab apa? Tanpa kesian tak ada ihsan. Betul tak? Kalau kita tak ada rasa penyayang, macam mana nak ada ihsan? Tak ada. Jadi itu sebab jadi banyak benda kan kita tengok hadis ni kita tak faham, akhirnya kita pun macam tu je. Hadis ni simple je, dah selalu baca. Tapi kita faham betul-betul, ya Allah, besarnya nak jadi ihsan. Sebab tu ihsan ni makam tertinggi. Ramai manusia tak capai benda ni. Kita cuma mungkin kan 3 je kan dalam hadis Nabi, apa dia? Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin ni tahap yang paling tinggi sekali yang ya Allah, sepatutnya kita usaha nak capai. Tapi itulah lemahnya kita zaman ni walaupun ramai. Jadi ini kewajipan yang kita kena usahakan untuk dapatkan, sebab ni perintah daripada Allah, daripada Nabi juga, yang dituntut untuk kita usaha penuhilah. Bahkan kita dengan siapa? Jemaah semualah juga. Ni. Nak korban, ya Allah, korban adalah satu ibadah yang paling besar. Kan? Sepatutnya bila lagi besar benda tu, Allah nak lagi cinta. Allah nak cinta. Allah kata apa dalam hadis? Kita tengok hadis lain. Dalam satu hadis, ni. Hadis ni penting. Dalam Sahih Bukhari, apa kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah? Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah berkata, Allah berfirman, Man adali waliyan, sesiapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku isytiharkan dia ni, aku perang dengan dia. Siapa yang musuhi waliku, aku isytiharkan perang dengan dia. Jadi ni wali yang mana ni? Jangan jadikan hadis ni wali, cuba tengok apa yang dia buat wali ni. Bukannya boleh jalan atas awan ke, bukan. Tapi dengan sifat dia, Allah kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah taqarrab, muqarrabah, iaitu taqarrab ni maknanya usaha mendekatkan diri kepada Allah. Tidaklah seorang hamba itu sentiasa taqarraba ilayya, mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu hal yang ahabba, yang lebih aku cinta. Tengok tidak ada satu pun hamba ku yang usaha nak dekatkan diri dengan satu perkara yang lebih aku sukai. Cara dia tu dengan apa? Mimma iftaratu alaihi, daripada apa yang aku telah wajibkan. Jadi ini cara terbaik yang Allah paling suka sekali. Apa dia? Dekatkan diri dengan perkara yang Allah wajibkan. Itu dulu. Ramai orang dia benda wajib ditinggal, buat cacat marbah, tapi dia pergi buat yang benda yang mana? Konon-konon nak dapat cinta Allah. Boleh tak? Hadis ni kata, hamba aku yang paling aku suka, tak ada lain melainkan yang paling aku suka, dia nak dekatkan dia kepada aku adalah dengan perkara yang aku wajibkan. Itu yang paling aku suka sekali. Hari ni yang wajib kita rasa buat macam ikut program je, tak rasa apa-apa. Tiba-tiba ramai orang pergi buat yang ni sungguh-sungguh. Yang sunat-sunat sungguh-sungguh. Dia tak jaga pahala yang tu. Bahkan yang lebih parah lagi apa dia? Yang tak wajib pun, bahkan yang bidah pun, dia lagi sungguh-sungguh. Pelik tak? Lagi pelik. Kan? Faham Dia pergi ada-adakan pula. Dia pergi masuk ke sini nak cari Tuhan ke, pergi buat ibadah yang mana-mana, entah konon-konon nak dekatkan diri kepada Allah. Patut tak? Lagilah Allah kata, aku suka benda wajib. Tak masuk dalam bertapa dalam gua sampai solat Jumaat pun tak pergi. Kononnya nak dekatkan diri dekat Tuhan. Boleh tak? Ini dah salah faham ni. Dia tak faham hadis ni. Lepas tu dia kata, dia jumpa wali. Dia pun ditabal jadi wali pula. Boleh tak macam tu? Lagi parah. Lagi parah. Jadi ni yang berlaku. Ramai tertipu. Ini yang pertama, yang paling Allah suka. Jadi cara kita nak dekatkan diri kepada Allah, mudah je. Apa dia? Jaga yang wajib tu betul-betul. Yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Yang kedua. Dan tidaklah lenyap ataupun sentiasalah hamba-Ku ini pula setelah dia buat yang wajib, dan sentiasalah hamba-Ku ia mendekatkan diri kepada Aku dengan nawafil. Apa nawafil? Yang sunat tambahan. Nawafil iaitu ibadah tambahan, hatta uhibbahu, sehinggalah aku mencintainya. Allah kata. Jadi ini dua perkara yang kita kena jagalah. Perkara wajib
nombor satu. Kemudian barulah pergi kepada nawafil yang ada dalam perintah jugalah. Nawafil ni bukan yang tak ada dalam perintah, yang ada dalam perintah. Jadi fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ini kelebihan yang dapat. Apabila aku suka kepada dia, maka seolah-olah ni Allah menjaga semua. Telinga dia Allah jaga, penglihatan dia Allah jaga, tangan dia yang dia memukul sesuatu dengan apa? Kerana Allah. Dia buat sesuatu ni. Dan kakinya berjalan semuanya kerana Allah. Allah jaga. Semuanya ke tempat-tempat yang Allah suka juga. Semuanya pendengaran ni nak dengar apa yang Allah suka, melihatan ni nak melihat apa yang Allah suka, semuanya berkaitan dengan tu. Itu maksud dia. Bukannya Allah dah sebati dalam diri dia, bukan? Bukan itu salah faham juga. Allah dah bersatu dengan dirinya, bukan? Tidak sama sekali. Salah faham. Jadi ini maksudnya Allah memelihara dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Sebab Allah dah suka kat dia, Allah jaga dia. Jadi inilah balik pada tu ihsan tadi ya. Mana tadi? Baik. Tengok balik cerita pasal Qarun tadi. Jadi itu maksud dia, iaitu disebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, apa dia? Taat Allah, iaitu tauhidkan Allah dan ikut segala perintah Allah. Dan sebagaimana Allah telah pun beri rezeki kepada kita semua. Wala tabril fasada fil ard, dan janganlah engkau membuat kerosakan di muka bumi. Dengan apa? Apa kerosakan ni? Janganlah engkau membuat kerosakan di muka bumi. Balik pada ni tadi kita bincang. Apa makna ahsin illallah? Tahu? Tauhidkan Allah. Jadi jangan engkau ni syirikkan Allah, maksud dia. Itu maksud dia. Jangan buat syirik kepada Allah dan ingkar perintah Allah. Jangan melampaui batas dalam perkara yang Allah wajibkan. Jangan mendekati perkara yang Allah haramkan. Bahkan yang ketiga, yang ini kalau kita tengok hadis ni balik, perkara yang Allah wajibkan ada